kekosongan, aku mencari insan sejati untuk menemani hidupku. Adam dan Hawa diciptakannya, disemai rasa kasih sayang, agar bersemi ketenangan dan kedamaian di hati. Ku harap hanya keikhlasan dan ku rindukan keramahan. Aku inginkan kemesraan berkekalan berpanjangan, merinduimu, dikasihi, menyayangimu, disayangi, merindui dan dirindui, saling mengerti di hati. Biar hilang kabus di wajahku, biar tenang resah di dadaku. Terimalah serta kabulkan harapan ini, oh Tuhan. Ku melafazkan kata penuh makna, bersaksi Tuhan yang maha pemurah. Hidup mati jodoh pertemuan, ditentu Allah yang esa. Perkenankan hasrat di hatiku. Biar hilang kabus di wajahku, biar tenang resah di dadaku. Terimalah serta kabulkan harapan ini, oh Tuhan. Ku melafazkan kata penuh makna, bersaksi Tuhan yang maha pemurah. Hidup mati jodoh pertemuan, ditentu Allah yang esa. Perkenankan hasrat di hatiku. Moga impian kan dirahmati, dipertemukan serikandi, susah dan senang sama haruni, demi cinta yang hakiki. Ya, itu dia persembahan daripada Intim dan juga Izzat Lazim, Kasihku Abadi 2023. Oh, saya rasa feel betul dengan lagu tu. Feel. Syahdu. Ya. Dengar macam ada exist masuk dalam lagu Intim. Kita akan borak dengan Izzat Lazim dan juga Intim kejap lagi. Ya. Tapi sebelum tu, kami nak perkenalkan kepada anda. Ini dia, kuih pelita. Tepung pelita. Oh, tepung pelita. Dan juga onde-onde. Kalau awak jangan cakap saya. Nah. Di mata saya awak nampak macam agar-agar. Agar-agar yang colour apa? Colour coklat. Agar-agar tu. coklat? Agar-agar coklat. Ini kan kuih seri muka yang coklat tu. Oh, betul kadang-kadang nampak macam mutabak pun ada. Nampak tak perbualan bila dia bulan Ramadan ni? Wow. Kan kita sebenarnya seronok bila bulan puasa ni kita dapat bergurau-gurau dengan kawan-kawan kita. Bergurau pasal makanan. Dan kami sebenarnya sangat-sangat teruja untuk berbual dengan anda juga. Boleh komen di Facebook kami, iaitu Malaysia Hari Ini. Boleh saksikan kami secara langsung. Nak tahu juga macam mana puasa? Okey ke tidak? Apa perancangan hari ini dari Sabtu Ahad ni? Balik kampung ke? Ya kan? Mana tahu hari ni nak pergi makan buffet. Oh, makan buffet. Kalau saya Ramadan. buffet kat rumah. Buffet kat rumah. Oh, Meriah kat rumah. Alhamdulillah. Dapat buka bersama dengan keluarga. Okey, tapi hari ni kita memang topik
tetap topik puasa. Ya. Kita ada topik tetap berpuasa tiada halangan. Untuk ada mereka yang berusia 70 tahun ke atas. Ya, ada yang 80 lebih dan katanya atuk-atuk dengan opah-opah ni datang nak jumpa kita. Ya, akan duduk dengan kita kejap lagi borak-borak. Tapi sebelum tu kita nak ceritakan kepada anda apa yang berlaku semalam. Ya. Semalam, kalaulah tengok dekat social media memang viral. Ada satu gambar bulan. Lepas tu ada satu cahaya kecil. Apakah cahaya kecil itu? Cahaya kecil itu adalah gelinciran Zuhra. Zuhra ataupun apa ni? Venus. Venus, ya. Venus Sangat so, kalau jelas kita, sangat jelas. Bulan tu pun nampak tu dia punya merekah-merekah kat dalam tu. Dan katanya yang terakhir berlaku pada bulan Mei tahun lepas sebenarnya ada. Jadi beruntunglah, alhamdulillah semalam kita dapat lihat satu keajaiban jugalah di mana dekatnya ya Venus ataupun Zuhra dengan bulan. Yes, pukul 7.38 malam tadi tak sempat saya nak keluar sebab saya fokus buka puasa masa tu. Masya-Allah, bagus ya. Tengah makan kan. Nak cepat kita nak kejar waktu solat maghrib. Tapi itulah dia cerita apa yang berlaku semalam. Alright, tapi jom. Ini yang kita tunggu-tunggu untuk kita berborak bersama dengan abang-abang kita. Jom. Kita bersama dengan Intim dan juga Izzat Lazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa rahsia di pagi hari? Suara begitu lunak. Sahur. Keberkatan sahur di situ. Dan sahur. Dia biar sahur, jangan breakfast. Suara ustaz tu Macam kenal kan? Macam kenal suara. Suara Allah. Bangun. Allah Akbar. Allah Akbar. Mungkin di rumah tertanya-tanya macam suara siapa? Macam suara apa? Biarlah anda meneka. Biarlah anda meneka. Tapi kita kata kepada anda. Ya, tapi kita nak tanya pasal Kasihku Abadi lah. Yes. Kan? Kenapa lagu ini yang dipilih untuk buat tahun ni, di remake tahun ni? Kita dah 2 tahun lah masa pandemik. Kita mula dengan Kai Bahar, Thank Sugar 2020. Betul. Kemudian 2021 kita dengan Sembang Face, Mencari Sinar Lagu Baru. Dan dengan Sufian Suhaimi tahun lepas 2022, Damba Kasih, semua lagu-lagu ketuhanan, lagu munajat. Tapi kali ni kita bagi taste yang lain sikit untuk Ramadan kali ni. Kita bagi Kasihku Abadi. Dengan Izzat. Doktor Kasih kita. Doktor Kasih ya? Memang digelar doktor cinta lah. Ya. Memang. Gelaran baru. Jangan. Rumah saya pun tak sanggup dengan benda tu. Isu-isu begini kita cuba simpan dalam bulan Ramadan. Risau dia kalau dengar macam tu kan. Baik. Dan kalau bercerita tentang kolaborasi ni untuk Izzat sendirilah kan. Macam mana apa orang kata chemistry. Okey, kalau ikutkan memang saya memanglah lama lah kenal dengan kumpulan Intim ni daripada awal sama-sama first album bagi kan memang kami pernah sama-sama sebelum satu cakap rakaman. Jadi tak ada masalah dari segi yang dari segi persefahaman tu memang dah ada. Cuma berduet ni merupakan kali pertama kan. Dan sebelum ni ada juga berduet macam dalam persembahan-persembahan tapi untuk sebuah lagu yang diberikan nafas baru inilah kali pertama. Saya dengar lirik dia mula-mula macam dah memang ni memang saya sukalah sangat. Sebab kita start dengan Kamar, dia ada mengintai di tirai kamar kan. Kita startkan dia. Okey, tapi ada tak macam nak buat mengintai dari tirai kamar versi Intim? Lama. Kita tak mental buih. Boleh tukar lirik dia sikit. Menggentil buih. Hari ni kita pasal makanan lagu je. tu lagu layan sebenarnya. Kami sebenarnya walau kita nasyid, tapi lagu exist memang biasa kita layan sepanjang perjalanan pergi show. Legend ni. Legend ni. Betul. Lagu exist viral dekat kedai Jepun. Ya. Kedai Jepun itu. Okey, tapi kalau kita tengoklah suara Izzat Lazim tiada masalah untuk disatukan dalam satu lagu nasyid tu. Betul. Dan sebenarnya lagu Kasihku Abadi ni bila kami nak cari siapa yang nak nyanyi lagu ni, kita macam dengar terdengar suara Izzat Lazim. Macam dah rakam. Macam ni Kenapa 12 tahun fit dulu dah dengan Izzat Lazim. Yang selepas 12 tahun saja. Selepas 12 tahun. Dia sebenarnya berpunca daripada konsert Intim yang masa pandemik dulu. Kami ada berduet lagu Bunga dengan Izzat Lazim. So masa itulah kita ada bincang-bincang sikit-sikit. Macam je lah kita collaborate kan. Tapi peminat mula-mula ingatkan kita nak buat lagu Bunga. Tapi finally kita buat lagu Kasihku Abadi ni. Dia bukannya mengikut apa yang peminat teka tu tak terjadi lah. Kita bagi lain sikit. Dia kotak. Okey. Dan saya tertarik bila tengok video. Mungkin boleh kongsikan tentang video sedikit. Okey, ni nama dia Haziq juga. Okey. Dia Haziq Samrat. Dia seorang kata kelainan upaya yang sangat istimewa. Viral itu dia kahwin tu lepas. Baru lagi kahwin dengan pasangan dia. So macam mana penerimaan pasangan dia terhadap diri dia lah. Kan? Dia baru saja graduate. Walaupun tahun lepas kehilangan bapa, tapi dengan semangat
dia nak tunjuk jodoh daripada ayah dia tapi tak kesampaian. Alhamdulillah jodohnya sampai juga dan ceritanya dijadikan. Jadi inspirasi. Rumah saya tu tak boleh kisah cinta abadi ni. Ada juga yang tanya, betul ke yang last tu memang diorang berkahwin betul? Memang betul. Memang itu adalah. Ini kisah benar. Memang isi. Gambar-gambar yang akhir tu gambar perkahwinan dia. Perkahwinan dia. Yes, betul. Jadi lagu ni sebenarnya sesuai jugalah untuk mereka yang sedang mencari jodoh yang membayangkan kasih. Kita jangan melihat kekurangan. Wah. Doktor cinta kembali. Sebab kita berkahwin untuk kita mengisi. Saling melengkap. Melengkapkan kekurangan dia. Betul. Jadi kita nak saya tambah lagi ke? Saya tambah lagi ke? Nasihat cinta ni yang patut bagi doktor kasih ni. Cubalah. Apa nasihat? Carilah jalan yang selamat dalam nasihat. Bagi saya dari dulu saya memang suka lagu-lagu daripada intim. Bukan setakat lagu ni. Kalau tengok lagu-lagu intim banyak lagu-lagu kisah cinta yang lebih ke arah cinta yang lebih ke arah Islamik. Ya, betul. Ke arah lebih ke arah cinta yang kerohanian macam tu. Cinta memang luas. Maknanya bukan kita boleh garapkan dengan lagu-lagu macam lagu Aziz saja, lagu biasa, lirik biasa. Lirik dari segi ketuhanan memang dari dulu United memang terbaik. United pula intim memang terbaik. Saya selalu confuse. Intim memang terbaik. United claim. Dia sebab dia okey. Kalau dia ada lagu Jasnita, Julia, lagu cinta dia, kan? Ya, lagu ni tiada nama lah. Kasih Kau Abadi. Kasih Kau Abadi lagu. Jadi mungkin kalau kami yang mendengar ni, kami mendengar rasa blend betul Izzat Lazim dengan intim ni, kan? Mungkin jangan stop di sini saja. Ya. Kolaborasi tu adakah memang intim dan juga Izzat Lazim sendiri memang plan untuk ada lagi kolaborasi lepas ni? Boleh show semua sama-sama kan sekali? Kita boleh buatkan 10 lagu terus ke? Masya-Allah, satu album lah. Satu album. Insya-Allah nanti kita akan mungkin lagu bunga tu boleh direalisasikan. Kita tengok macam mana. Sebab lirik dia pun agak macam sesuai lah kan, untuk sebagai satu inspirasi kan. Baik, okey. Soalnya hari ini berapa bulan? Itulah, hari ini berapa bulan nak tanya. Cuba berapa bulan ini? Mungkin siapa yang 25 bulan. Ada birthday kawan-kawan. Ada birthday kawan-kawan. Ada hari istimewa sangat. Ya. Siapa? Birthday siapa ya? Siapa punya birthday? Itu dia. Abang Syam punya birthday hari ni. Birthday yang ke-23. Oh, tu dia. 23. Jadi, kami di MSI mengucapkan selamat hari jadi kepada Abang Syam. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga panjang umur, diluaskan rezeki dan terus suaranya lunak dan merdu ya. Amin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, kita sebenarnya nak berehat sebentar. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak sudi datang ke set kami dan nyanyikan lagu yang cukup sedap ini. Ya. Okey, so kita harapkan lepas ni akan ada lagi kolaborasi mereka. Mungkin lagu Exist dijanjikan bersama Intim. Betul. Why not? Alright, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Kita ada Tetap Berpuasa, Tiada Halangan. Opa-opa, atuk-atuk, kejap lagi ada tau. Tunggu. Mana kertas Aziz? Kembali bersama kami di dalam Malaysia. Warga emas adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Pada usia ini, pelbagai faktor perlu diberikan perhatian. Antaranya, memiliki tidur yang cukup, iaitu sekitar 7 hingga 8 jam setiap hari. Senaman juga penting buat warga emas bagi menjaga tahap kesihatan mereka. Disarankan bersenam 2 kali seminggu dengan durasi 2 hingga 30 minit mengikut kemampuan. Namun adakah puasa ini membebankan kesihatan fizikal mereka? Semakin usia meningkat, banyak perkara yang boleh mempengaruhi kesihatan fizikal seseorang warga emas tersebut ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Selagi seseorang warga emas itu masih boleh mengekalkan tubuh badan, kekal aktif serta mendapatkan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan, tiada apa yang perlu dirisaukan. Mereka juga memerlukan kuantiti protein yang tinggi, iaitu sekitar 1.0 hingga 1.2 gram bagi setiap kilogram berat badan untuk mengatasi masalah kehilangan otot kronik disebabkan penuaan. Apakah makanan yang boleh diambil untuk mengekalkan tubuh badan yang sihat? Puasa bukanlah sesuatu yang membebankan, tapi ia mendatangkan lebih banyak faedah daripada sudut kesihatan. Sebagai contoh, mengambil makanan yang tinggi nutrisi dan juga seimbang dapat membantu warga emas untuk mendapatkan vitamin, mineral, protein, karbohidrat dan lemak yang secukupnya dan yang diperlukan oleh tubuh badan. Pada usia ini, mereka juga perlu mengawal pengambilan makanan bagi mengelakkan sebarang masalah kesihatan. Apakah yang perlu diamalkan oleh mereka, terutama pada bulan puasa ini?
Hadkan juga makanan yang tinggi kalori dan nutrisi rendah seperti makanan-makanan yang bergoreng, makanan atau minuman yang tinggi gula dan juga garam dan juga minyak. Seterusnya, dapatkan makanan yang tinggi serat untuk mendapatkan penghadaman yang sihat bagi tubuh badan. Kemudian, minumlah air kosong yang secukupnya dari waktu berbuka puasa sehinggalah waktu sahur untuk mengelakkan dehidrasi. Akhir sekali, seeloknya berbukalah puasa dengan kurma sekurang-kurangnya 3 biji kerana ia kaya dengan tenaga, serat, vitamin dan mineral. Tetapi, bagi warga emas yang mempunyai penyakit kronik, perlulah mendapatkan saranan doktor terlebih dahulu supaya mengelakkan perkara yang serius berlaku. Meskipun puasa di bulan Ramadan adalah satu kewajipan, namun kelonggaran diberikan kepada golongan tertentu termasuk warga emas yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, itulah dia kan. Kalau kita lihat mereka tetap berpuasa, tiada halangan. Ya, betul. Sebenarnya dalam Islam ni mudah. Betul? Kan? Memang kita diwajibkan berpuasa, tapi ada syarat-syarat yang membuat kita boleh kalau tak berpuasa. Antaranya uzur lah. Antaranya uzur membolehkan untuk kita tidak berpuasa. Ya, betul. Kan? Kita larat untuk berpuasa. Jadi hari ini kita bersama dengan atuk-atuk dan juga opah-opah kita yang memang hebat-hebat. Daripada sekolah pondok Dai Aiman di Ijuk. Di Ijuk. Jadi kita bersama dengan Opah Zaleha. Yes, Opah Zaleha di sini, Opah Saadia. Lepas tu kita ada Atuk Muhammad Yusof. Betul ya, dan juga Atuk Mohni. Ya. Apa khabar? Apa khabar pagi ni, semua sihat? Alhamdulillah. Daripada Ijuk tadi tunggu datang. Sampai studio je muka senyum ceria je. Tegur kita semua tadi tu. Dah rasa macam kita Ada panggilan bukan Ijuk, Bukit Badung khususnya. Bukit Badung. Nama tempat tu Bukit Badung. Milik Ustaz Dai Aiman. Itu dia bila Atuk Yusof berkata-kata. Ya, memang maknanya pagi tadi daripada Bukit Badung Saya bersahur, lepas bersahur terus bersiap-siaplah untuk datang ke sini. Lepas subuh lah tu bergeraklah ya. Okeylah kami Nenek datang awal dia. Kaitan nak datang sini. Nak make up hari ni. Make up dulu. Okey. Sekarang ni saya rasa saya nak tanya dekat nenek dekat Opah Zaleha. Okey, kalau ikut Opah Zaleha ni umurnya dah berapa tahun? Boleh kongsi kat umurnya? 77 tahun. 77 tahun. Alhamdulillah kuat ni. Tadi jalan pun laju macam ni. Jadi bila berpuasa di usia 77 tahun ni kan, dia mesti ada rasa dia ada bermacam-macam benda yang kita kena makan, ada dia punya tips, ada rahsia dia. Jadi apa rahsia Opah untuk kekal bertenaga? Rahsia tak ada apa-apa pun. Dapat makan apa tu? Tamar je lebih sikit, jangan kita nak sihat je lah. Cukup dah? Cukup dah. Selalunya sahur memang apa? Sahur Opah rendam malam tu tamar 7 biji. Okey. Bila sahur pun minum itu. Dan makanlah sikit-sikit apa-apa yang ada je. Boleh tahan Alhamdulillah. 7 biji letak dalam air? Dalam air. Gendam lah. Rendam malam tu. Nak sahur tu minumlah. Ya. Ada apa-apa yang kegemaran Opah tak kalau berbuka? Buka apa tak kisah. Setakat minum dengan kuih sikit dah cukup. Masya Allah. Itulah sebenarnya. Boleh sampai terawih. Lepas terawih, baru apa makan. Moreh lah. Moreh tu makan. Makan berat? Tak berat pun. Ada kuih pun jadi. Alhamdulillah. Dan sahur pun makan nasi. Okey. Sahur makan nasi untuk bertahan. Untuk bertahan. Atuk Yusof tu macam pandang saya macam nak bercerita tu. Nampaknya dengar Opah bercerita. Nak niru-niru cakap dia pula. Nak cari jawapan lain Atuk. Cari jawapan lain. Gali dah. Jadi macam Atuk Yusof pula sendiri, dia punya makanan yang diamalkan sepanjang bulan Ramadan ni apa dia? Makan. Makan apa tu? Sebelumnya, yalah, topiknya pun agak berat pada kami lah. Ya. Bagaimana kita boleh berpuasa di usia lebih pada emas ni ya. Yalah. 70 tahun, saya umur 74 tahun. Saya rasa berkat doa mak kita, bapa kita, keluarga kita dan semua keluarga dan termasuk kita. Kita berdoa supaya kita panjang umur dan sihat dan murah rezeki. Antara rezeki yang diberikan adalah panjang umur dan sihat dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan itu masa tu nikmat. Kekuatan kita ni sebenarnya kepada Allah SWT yang berikan kekuatan kepada kita. Ya, betul. Sebab tu kita yalah, bukan amalan. Saya rasa kalau dalam masyarakat Melayu ni tak ada pedoman yang tertentu. Yang harus tapi alhamdulillah dengan adanya rancangan kerajaan
makanan yang seimbang. Ya. Tadi pun di Airline tadi mula-mula pun ditunjukkan kepada kita macam mana kita harus makan. Betul. Ya. Seronok pula dengar Atuk bercakap ni. Macam host TV lah tu. Lah Atuk. So kita Cakap mengeletor ni. Ke pernah masuk da'i dulu? Oh Allah. Peranjan pula kita dengar. Opah bisik. Doktor. Ya patut. Nampak. Okey. Baik. Lagi kita akan borak pasal apa yang perlu dibuat kan bila kita nak berpuasa di usia 70 ke atas. Jadi dah banyak Airline tadi tu kan? Tapi orang nak tahu rahsia daripada mulut kita sendiri. Betul lah. Kita tanya Atuk Mohni lah kat tepi tu. Yang nampak macam tenang bila lagi giliran aku ni. Atuk, kita tahu tadi kita dah tanya dah pasal tips kan daripada makanan yang sihat, kurma, makanan sunnah, daripada doa-doa daripada ahli keluarga semua kan. Macam Atuk sendiri. Pernah tak melalui keadaan yang macam ada hari memang tak larat sungguh? Mungkin Atuk boleh kongsikan rahsia tu dengan kami. Yalah. Kalau mengikut umur saya sekarang dalam 72 tahun. Jadi banyak risiko-risiko yang kita ada lah. Penyakit macam-macam. Tapi walau macam mana pun kita tak ada halangan untuk berpuasa dengan umur begini. Dan kita juga amalkan untuk bersenam. Pagi. Setiap pagi saya mesti bersenam. Senam untuk macam mana menjaga kesihatan. Jogging. Paling tidak pun saya adakan dalam 45 minit. Berjalan saja 45 minit. Sebelum kita sarapan kan. Jadi dan kita pun banyak penyakit, ada penyakit 3 serangkai, 5 serangkai kot penyakit tu yang ada pada saya. Jadi kesihatan ni perlu pada kita kan. Jadi hari-hari tu setiap pagi kita kena galakkan untuk berjoging. Siapa-siapa pun lah yang di luar kan. Dengar tu. Tengah tengok. Dengar kena jalan 45 minit. Yang mana rasa malas. Bangun terus, bangun dah pergi. Ni dah macam kuih dah. Okey, tapi sebenarnya saya kagum dengan Opah Saadia kita. Opah Saadia kalau ikutnya ni 83 tahun apa? Tapi nampak macam 62. Nampak? Hari ni pula cantik punya makeup tu, manis je. Okey, mungkin Opah boleh kongsikan kami lah. Tadi Atuk Mohni kongsikan mesti berjalan 45 minit. Untuk Opah pula apa rasanya? Untuk Opah, untuk nenek lah. Panggil nenek. Nenek ni Opah ya? Okey, boleh. Lepas tu nenek makan sayur rebus-rebus saja. Rebus Sayur macam tu blender yang apa tu. Lepas tu makan buah. Buah apple yang hijau. Okey. Buah jambu hijau. Lepas tu nenek makan tu sesendok setengah. Sesendok setengah nasi ke? Sendok nasi. Sesendok setengah? Jangan lebih? Jangan lebih. Lepas tu macam kita minum air, 1 gelas, setengah juga. Okey. Dia tak bagi banyak. Baik. Lepas tu, lepas makan, jalan sikit lah. Jalan ke depan, ke belakang. Sekali. Buat Zumba ke buat Zumba ni? Ke belakang. Kita boleh belajar step sama-sama. Ke pocor-pocor. Jadi memang pemakanan yang sihat. Makanan hijau. Tengok daya warna hijau ni. Saya itulah. Tapi ini bahaya sikit. Sebab ni ada manis sikit. Nonde kan. Tak apalah. Sikit-sikit tak apalah. Tapi bulan puasa ni kan, orang kata kita nak fokus dengan ibadah. Kan, bila nak beribadah di usia 83 tahun dengan kuat lagi ni nenek. Minum air masak. Minum masak banyak. Setengah gelas. Jangan banyak. Minum setengah gelas. Macam orang muda banyak pun tak apalah, orang muda. Minum setengah. Macam kita makan jangan minum dulu. Lepas makan minum. Okey. Ambil masa untuk minum lepas makan. Okey, tu tips daripada nenek tau. Janganlah sulam Jangan sulam makan dengan minum. Tak ada. Makan minum. Ini lepas makan, itu baru minum. Jangan lepas makan minum. Jangan macam itu. Tak boleh. Okey. Baik. Okey, itu tips lagi satu. Betul kita tanya pula kat Opah ni. Opah, selalunya orang kata kan, bila kita ni makin berumur kan, kita ada pengalaman atau memori puasa yang kita tak boleh lupakan lah. Contohnya memori manis ke, memori pahit ke, tak kisahlah. Macam Opah ataupun paling bermakna ke. Macam untuk Opah sendiri ada tak Opah terfikir? Ada teringat apa-apa memori bulan Ramadan? Bulan Ramadan memori yang tak adalah sangat. Tapi cuma itulah kalau kat kampung tu duduk seorang tahu je lah. Kadang sibuk belah petang tu
dah tak ada nak masak. Kelang kabut lah masak malam-malam tu juga. Ya. Kadang-kadang tergelincir tak ada sahur dah. Minum air sikit je. Minum air je dah cukup dah. Masa azan betul-betul Allah Akbar baru minum. Oh, dah. Idok lah. Idok lah. Okey, Nadim, doktor kita. Oh, Dr. Yusof. Jadi untuk menjaga kesihatan dan juga untuk berpuasa di usia lebih 70-an ni, dia tak adalah orang kata diwajibkan. Kan kalau ada mungkin yang ada sakit ataupun ada uzur tak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi kalau ada juga yang paksa untuk berpuasa tu. Maksud tu siapa? Ya, orang yang sakit lah, bukan atuk lah. Ada yang mungkin ada sakit kan, ada uzur, tapi dia tetap juga nak berpuasa. Orang yang sakit nak dia yang tak. Nak juga. Dia saya rasa mudaratkan. Dah tentulah kalau dia sendiri tak kuat, dia nak puasa juga, dia sendiri mudaratkan badan dia lah kan. Jadi tapi sebaiknya biasanya zaman sekarang ni orang senang mendapatkan rawatan ataupun berjumpa doktor. Biasanya doktor akan menasihatkan dia yang, dan kalau seperti kata Tuan Haji Mukni tadi tu, dia banyak ada 5 serangkai. Ada penyakit glamour, ada penyakit tak glamour. Penyakit glamour ni saya pun pesakit yang beritahu, sakit jantung, glamour katanya. Kalau sakit yang lain-lain tu kurang glamour katanya. Jadi biasanya dia akan berjumpa doktor, doktor akan menasihatkan dia. Jadi kalau misalnya gastrik ataupun selalu sakit perut dia, biasanya doktor akan nasihatkan tidak berpuasa. Dan ada juga yang walaupun dia sakit jantung, saya sendiri pun ada sakit jantung. Ya, sakit glamour tadi itulah ada satu stand. Dia ada satu stand bila sakit glamour baru sebutlah. Dan tak glamour pun tak payah sebutlah kan. Jadi yalah, tapi kita masih mampu untuk berpuasa. Jadi kalau doktor dah nasihatkan, terutamanya macam dia ada sakit buah pinggang, jangan cuci buah pinggang, apa ni terpaksa dialisis, biasanya doktor tidak menasihatkan kerana dia perlu air dan badan dia kena seimbang. Jadi sebaiknya ikutlah nasihat doktor. Ya, jadi tentang makanan seimbang tu saya rasa kita banyak dapat maklumat daripada Kementerian Kesihatan, daripada pusat-pusat kesihatan, banyak memberikan penerangan bagaimana yang harus dilakukan orang yang dah berumur untuk berpuasa ataupun tidak. Kalau berpuasa itu memudaratkan badan dia, sebaiknya lah. Ya. Saya pernah ada pengalaman datang ke klinik kerana sakit perut katanya. Sakit perut kan. Sakit perut betul ke? Umur dah 50 memang sakit perut betul katanya. Dan biasanya kita di klinik mengamalkan, yalah kita ada klinik swasta. Biasanya dah 40 lebih 50 kalau datang sakit perut tu dalam bulan puasa, kita terfikir 2. Satu memang betul sakit perut, satu sakit jantung. Jadi dan umur masa dia datang tu dah sekitar dekat asar. Dan apa yang pada fikiran saya, dia walaupun dia datang mengatakan sakit perut, tapi fikiran kita ada lagi satu penyakit, itu jantung. Boleh jadi. Boleh jadi, kemungkinan. Kerana klinik swasta tidak lengkap seperti di klinik kerajaan ataupun swasta. Saya nasihatkan dia supaya batalkan puasa untuk makan ubat jantung. Terus makan Tapi dia dah orang dah berumur, kadang dia ada, dan orangnya pun dah ada ilmu. Sayang nak batalkan puasa. Dah dekat nak maghrib nak jadi. Tapi saya bagi juga ubat dua-dua, ubat sakit perut dan ubat sakit jantung. Saya kata kalau sebaiknya makan ubat jantung, ubat yang biasanya kita kalau kita sebaiknya saya nak pertama saya nak nasihatkan dia masuk hospital. Tapi ya tahu je lah. Ya faham tu. Bila nak sebut masuk hospital ni, maknanya dia tak nak batalkan puasa, saya nak bagi ubat sakit jantung. Tak sampai setengah jam telefon habis. Allah. Jadi pada nasihat doktor tu sebaiknya kita kita bukan menentukannya. Ya, betul. Sebagai pengalaman. Nasihatkanlah. Baik, Atuk. Okey, baik. Saya dengan Haziq tertanya jugalah. Bila Ramadan kita nak ke Syawal. Apakah perancangan je untuk raya ni? Raya di mana, Opah? Bagi Opah tak ada perancangan apa-apa lah untuk raya. Ada anak-anak belikan baju ke apa, ada lah. Tak ada, pakai je yang lama. Ya ke? Baju suka warna apa? Biru. Okey. Tema dia tahun ni. Nenek suka warna apa? Kuning. Raya di mana Nek tahun ni? Nenek mungkin raya di Pondok aja. Anak-anak pergi ke Perak, ke Kedah. Baik. Balik rumah bini Macam-macam tempat. Okey, Atuk pergi mana? Saya biasa balik kampung lah. Di Serendah. Di Serendah. Dekat lah kita. Dekat lah. Ada can kita gaya sekali. Ada. InsyaAllah. Ada pula? Saya tinggal seorang. Jadi anak-anak kata nak balik lah ke rumah. Baik. Jadi insya-Allah balik ke rumah dah di Tanjung Garang. Okey. Seronok bila dengar perancangan raya ni. Bila dengar ada kampung apa semua kan. Jadi hari ini sebenarnya mengimbau juga untuk saya sendiri dan juga untuk mungkin ramai di luar sana yang
dah tiada nenek dan juga atuk. Hari ini saya rasa seronok apabila dapat bersama-sama dengan nenek, opa, atuk-atuk. Jadi kepada semua penonton Malaysia hari ini, ambil peluang ini jika masih bersama dengan opa dan juga atuk, luangkan masa bersama yang tersayang. Jadi sekarang ni saya dengan Haziq nak berehat dulu. Opa, atuk kita dah selesai. Alhamdulillah. Sama-sama salam. Sama-sama. Okey. Sahabat berpuasa lah ya. Aku Ustaz Aiman. Terima kasih Ustaz Dayang Aiman yang bersama dengan kena elankan banyak kepada pondok Ustaz Dayang Aiman. Terima kasih. Kita berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Masya. Habis. Okey. Raya kita raya. Nak pergi raya dah? Nak raya dah? Belum raya dah. Belum. Baju raya. Baju raya warna apa? Dah pakai baju raya dah. Saya nak sebut malu sebab saya suka baju hijau. Baju hijau ni kan. Baru sama dengan dia baju raya. Nak sekali. Baik. Kita nak rehat sebentar. Kembali selepas ini dalam Masya. Tak borak lagi. Ini hijau. Terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dan tadi seronok studio ni. Kita penuh dengan opa-opa, dengan atuk-atuk. Dan sekarang ni kita nak bawa sikit pandangan anda ke suatu tempat iaitu di Johor sebenarnya, di Batu Pahat. Ya? Dan sebenarnya saya bersama dengan seorang mangsa banjir yang katanya pulang untuk Ramadan di rumah beliau setelah berada di PPS SK Comel selama, saya tak tahu, kita akan berborak sebentar saja lagi. Tapi mari kita berkenalan dengan Puan Siti Zubaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar orang Batu Pahat? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, baik Puan Siti, saya difahamkan Puan Siti berada di PPS ya. Berapa lama ya tu? Adakah sebulan? Puan Siti? Kurang 23 ke 24. 23-24 hari. Jadi kiranya ini baru 23 atau 24 hari rasanya. Dah tak terkira hari. Oh ya ke? Jadi kiranya ialah terkesan dengan situasi banjir. Dan bagaimanakah keadaan rumah Puan Siti sekarang? Puan Siti? Bagaimanakah keadaan di rumah Puan Siti? Mungkin kita... ini saya rasa ini mungkin belum kemas lagi tak selera. Ini adalah keadaan di rumah Puan Siti rasanya sewaktu buat banjir. Ya, Puan Siti mungkin boleh boleh terangkan sikit lagi? Ya. Jadi ini waktu berapa hari setelah kejadian ni ataupun adakah ini sekarang? Ini semalam. Masya-Allah, ini semalam. Ini gambar semalam. Oh, maksudnya air masih bertakung air ya? Masih ada semalam. Baik. Ya, masih. Jadi untuk mengemas rumah, untuk asingkan barang yang rosak, barang yang elok, Puan Siti ada bantuan mungkin bersama dengan ahli keluarga yang lain? Saya buat dengan suami je. Baik. Okey. Dan kalau saya buat boleh... dengan suami lebih mudah. Makan barang sikit-sikit dulu. Lebih mudah nak pilih mana yang boleh dipakai, mana buang. Baik, jadi kalau difikirkan sekarang kan bulan Ramadan Puan Siti, saya pasti bukan senang lagi nak kemas satu persatu tu. Jadi macam mana setakat ni? Setakat ni macam mana Ramadannya? Setakat ni alhamdulillah lah buat kita kemas setakat mampu lah sebab belum puasa kan, penat juga ngemas kan. Jadi setakat mampu je ngemas. Sikit-sikit kita pelan-pelan sebab kalau ikutkan memang nak ngemas ni sehari dua memang takkan siap punya. Betul. Jadi pelan-pelan lah. Ya. Lepas tu tertanya juga, ini kalau lihat keadaannya memang nampak banyak yang baru dikemas, tapi bahagian dapur masaknya di mana tu? Adakah bahagian dapur terjejas, Puan Siti? Terjejas, tenggelam semua, Abid. Allahuakbar. Jadi macam mana tu? Mungkin Puan Siti boleh tunjuk sikit keadaan dapur kalau kami boleh lihat. Boleh Allah. Okey, keadaan dapur macam ni lah, masih tengah terbalik lagi. Ya, baik. Tapi ada bahagian yang dah kering lah yang di bahagian atas tu ya. Mungkin boleh masak di situ? Boleh. Tapi setakat ni belum masak lagi lah. Baru hari ni balik kan. Malam ni, petang ni insyaAllah masak. Ya. Okey, adakah jiran-jiran juga sama juga terkesan dan semua pun baru balik, baru mengemas rumah juga Puan Siti? Semua sama. Semua masih mengemas rumah tak siap lagi. Semua kepenatan. Ya. Faham. Lagi-lagi bulan Ramadan memang dugaan. Betul. Hampir semua kira total loss lah. Masing-masing kena mula balik hidup. Mula balik semula. Total loss Jadi kalau ikutnya
kalau ikutkan hari ni kan, kalau jadual ni adakah mengemas sahaja ataupun ada nak keluar rumah dulu beli barang yang baru di rumah atau bagaimana Puan Siti perancangan untuk hari ni? Perancangannya sebab kan keluar PPS kan tempat tidur boleh solat, lepas tu tempat untuk kita makan kita dengan sahur lah dulu. Baik. Oh, saya tengok gambar ni rasa rumah ni pelan-pelan dulu kita keluarkan. Baik. Puan Siti, kalau ikutkan kan, yelah rumah baru terjejas dengan banjir. Ini pun baru nak mengambil nafas lah orang kata. Nak menghela nafas, nak memulakan mengemas semua ni. Bagaimana pula kalau nak bercerita persiapan tentang Hari Raya? Dah terfikir ke situ ataupun tak ada fikir langsung sebab memikirkan rumah dulu ni? Sebenarnya langsung tak terfikir pasal raya langsung. Sebab dengan keadaan rumah macam tak terfikir langsung pasal raya tu. Tak tahu sampai nak raya. Tiap tidak keluar rumah pun tak pasti lagi. Ya, saya faham. Puan Siti. Dan kalau diikutkan, adakah ini kali pertama ataupun pernah berlaku banjir yang begini teruk di Parit Sulong ni? Pernah berlaku 2006 tapi masa tu saya tak duduk sini lagi. Baik. Jadi ini pengalaman pertama lah ya? Ini kali pertama yang dalam. Banjir setakat ni paling dalam pun saya pernah lalui kat rumah ni Padang Lutut. Jadi ni paling terjejas lah kiranya. Terjejas sangat sebab dah naikkan tinggi pun semua habis kena. TV, petian semua habis walaupun dah naikkan tinggi. Okey, baik. Okey, tak apa. Kita tarik nafas dulu sebab tahu banyak sangat ya nak memikirkan rumah nak kemas, tak tahu sampai bila nak siap. Hari ni nak berbuka di mana Puan Siti? Sebab baru balik ke rumah kan? Adakah berbuka di luar ataupun macam mana? Tadi itulah sampai rumah tengok keadaan macam ni kan. Cakap dengan suami rasanya macam tak boleh masak lagi hari ni sebab yelah tak ada tempat untuk duduk bersila pun. Lantai pun masih basah. Ya, faham. Jadi tadi ada telefon adik lah cakap dengan dia nak buka rumah dia petang ni. Suruh dia masak lebih. Alhamdulillah. Ada rumah adik tak terjejas lah, Puan? Tak. Adik kat Seri Medan tak terjejas. Alhamdulillah. Kiranya adalah tempat untuk berbuka puasa bersama ya. Tak apa, Puan baru balik hari pertama. Rancang secara perlahan-lahan apa yang patut dikemas dulu. Saya doakan supaya dipermudahkan urusan untuk mengemas dan untuk membina kembali rumah Puan ya. InsyaAllah. Ya. Okey Puan, salam Ramadan. Terima kasih. Baik, itulah kalau difikirkan ya, setiap dari kita ada dugaan masing-masing dan untuk Puan Siti sendiri adalah bagaimana beliau untuk membangunkan kembali rumah dan katanya tadi total loss kan. Semoga dipermudahkan urusan untuk Puan Siti dan juga masa-masa banjir lain yang mungkin pulang ke rumah untuk menyambut Ramadan. Dan mungkin tertanya-tanya di manakah rakan host saya? Haziq sebenarnya bersama dengan seorang tetamu. Haziq, di manakah anda Haziq? Saya tak jauh Daya. Saya berada di sebelah ni je. Oh baik, tak jauh Rasa sangat. Rasa macam jauh Ya. Tapi dekat saya berada dekat dengan Ustaz Datuk Ahmad Usam kita, pengerusi Yayasan Ar-Riyadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, okey. Hari ini kita nak bercerita pasal Yayasan Ar-Riyadah yang berada di Kedah. Di Kedah, spesifiknya di Kok Diang. Oh, kan macam Ustaz cakap lah, Kok Diang ni nama memang famous, popular. Tapi ramai tak sampai sana. Ramai tak sampai. Tapi mungkin boleh ceritalah sedikit latar belakang. Apa, di mana dan apa yang berlaku di Yayasan Ar-Riyadah ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Haziq dan terima kasih kepada MHI yang memberikan ruang dan peluang pada kami daripada pihak Yayasan Ar-Riyadah yang terletak di Kok Diang, Kedah, Haziq. Selalu orang duk sebut nama Kok Diang tapi orang tak tahu Kok Diang ni dekat mana. Betul-betul kat mana tak tahu. Kok Diang ni dia dekat-dekat dengan Padang Mahsyar dah lah. Jauh lah kan. Jauh tu. Jadi kami daripada pihak Yayasan Ar-Riyadah telah beroperasi hampir 11 tahun yang lalu. Yang kita menjalankan kerja-kerja pendidikan dan kebajikan. Bila sebut tentang kebajikan, kita ada pusat kita sekolah yang kita menempatkan asnaf di sana, ada anak yatim di sana yang kita biaya pengajian mereka. Dan di bawah Yayasan Ar-Riyadah ini juga ada sekolah-sekolah angkat. Ada sekolah-sekolah angkat, pusat-pusat pengajian agama ni Haziq. Nasibnya la yamutu wa la yahya. Korang bermutu sebab tak ada biaya. Kan? Saya percaya tu maksud dia. Baik, jadi kawasan ataupun sekolah yang agak daif, yang hidup dalam keadaan derita, sengsara, itu kita ambil, kita jadikan sekolah angkat di bawah Yayasan Ar-Riyadah yang
Kosnya menelan belanja puluhan hingga ratusan ribu sebulan. Di samping kita ada pusat pengajian kita sendiri, di peringkat Peratahfiz kita ada 150 orang, di peringkat Mahat Tahfiz kita ada 50 orang, dan juga kita ada di peringkat institut yang kita ada kerjasama dengan pihak Universiti Islam Syahid Al-Fatani Thailand. Ini antara kerja yang kita lakukan. Di samping kita ada lakukan dalam bentuk kebajikan, ada pesakit-pesakit kronik, ibu dan ayah yang ada pesakit kronik apa semua tu yang kita jagakan. Contoh saya bagi ada satu keluarga, 2 orang ibu dan ayah terlantar sakit dan ada 3 orang anak yang masih mengaji. Yang paling sulung saya ingat tahun ni baru darjah 5. Yang sulung. Kecil lagi tu. Jadi mereka duduk dengan atuk dengan nenek. Sana mengetuk dengan Tok Wan lah. Jadi kita support pengajian mereka secara keseluruhan. Itu antara kerja yang kita buat. Ya, tapi kalau dengar apa yang Ustaz cakap tadi, dana yang diperlukan satu sekolah tu sebulan keseluruhannya kita ada lebih kurang 7 buah pusat pengajian. 7 buah. Jadi berapa sebenarnya dana yang diperlukan Ustaz? Dan apa tujuan dan keperluan wakaf ni? Mungkin kita boleh... Okey, sekarang ni dalam bulan Ramadan ni kita fokus kepada 3 perkara. Kita nak mencari dana sebanyak 3.5 juta. Yang pertamanya untuk kita membaik pulih bangunan surau Pondok Hutan Palah. Pondok Hutan Palah ni di Kok Diang. Pondok Hutan Palah. Kampung Pondok Hutan Palah ni yang diasaskan oleh Tok Wan saya, atuk saya. Mungkin saya ingat dalam 76 tahun yang lalu. Lama dah. Sekarang diteruskan oleh ayah saya dan sekarang kita tengah mencari dana untuk membaik pulih bangunan surau yang telah berusia hampir dalam 20 tahun lebih. Dibangunkan pada tahun 97. Selama daripada pembangunan itu tidak ada langsung penambahbaikan, Aziz. Tak ada langsung penambahbaikan. Dia macam kereta lah, kalau tak repair dia macam-macam lah. Tak servis ni macam-macam lah kan. Jadi teruk. Saya katakan kalau tandas dia, Aziz, kita masuk tandas, tak payah berjalan. Letak je kaki, terus dia hantar depan jamban. Tergelincir tu? Tergelincir, mangkit, terus masuk jamban. Teruknya macam tu. Dengan keadaan infrastrukturnya yang sangat teruk. Dan istimewanya masjid ni, surau ni, dia ada bertaraf masjid ghair jami'. Boleh iktikaf, cuma tak boleh nak solat Jumaat pun tak ada. Ini yang pertama. Yang keduanya, kita nak membangunkan pondok warga emas. Cawangan kita dia Ustaz Aziz. Istimewanya tanah ini diwakafkan oleh satu insan. Dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak bagi tanah ni yang arwah ayah saya. Arwah mak saya, Ustaz buatlah. Saya pula tak ada anak, saya hanya ada seorang saja anak saya autism. Dia kata, dan saya Ustaz duk fikir-fikirkan kalau saya dah kembali nanti, saya tak yakin anak saya dapat sedekahkan Al-Fatihah. Saya tak yakin anak saya boleh mendoakan saya sebab anak dia autism. Jadi dia kata, Ustaz ambil lah tanah ni, Ustaz bangun. Dan kita telah bangunkan sebuah surau di sana, Aziz. Yayasan Aryadah telah bangunkan sebuah surau dan sebuah masjid di Thailand. Jadi ada tanah kosong di situ, kita nak bangunkan pondok warga emas dan pusat pengajian tahfiz di sana. Untuk kita bagi peluang lah secara percuma. Pondok kami pun dah 76 tahun dah. Tidak ada apa-apa bayaran, percuma je mengaji. Percuma je. Okey, itu antara apa yang akan dilakukan apabila dana dah dapat nanti apa semua itulah. Jadi mungkin untuk penonton-penonton MSI ni kan mungkin nak tahu apa kebaikan kita berinfak. Baik. Kita ni Nabi SAW bersabda afdalus sadaqah. Sebaik-baik kita nak bersedekah, sadaqatun fi Ramadan. Sedekahlah dalam bulan Ramadan. Kita ni kalau nak cerita tentang kelebihan infak sedekah ni, Aziz, saya rasa sampai Syawal kita boleh bercakap dengan ayat Al-Quran, dengan hadis yang cukup banyak. Tetapi masa kita yang sangat singkat, saya nak bagi satu ni tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan ini doa kita dimustajabkan. Sedekah sunat kita seumpama kita berzakat wajib di bulan lain. Yang keduanya, Aziz, Nabi SAW bersabda, ittaqun nar. Takutlah kamu akan neraka walau bisyiqqi tamrah. Walaupun dengan kamu ni bersedekah, infak sebelah buah kurma. Sedikit pun sebelah buah kurma. Cuma jangan penonton kita duk faham kata buah kurma tu dia ambil sedikit, yang tu kita lain lah. Walau Nabi kata takutlah neraka walaupun dengan sebelah buah kurma. Jadi sebenarnya banyak sangat kalau dia macam kalau nak cerita panjang lah. Kan? Jadi dia punya poinnya kita infak lah. Kita wakaf lah. Macam mana caranya untuk ibu dan ayah untuk kita. Yayasan Aryadah. Jadi untuk bagi tuan-tuan yang nak menyumbang, tuan-tuan boleh hulurkan sumbangan tuan-tuan ke dalam akaun bank kami, di akaun Afin Bank atas nama Yayasan Aryadah.
yang nombor akaunnya 1057900001450 ataupun menghubungi kami di talian 013-409-4772 ataupun 010-801-4579. Ya, dan kalau anda nak dapatkan info lanjut boleh layari Facebook Yayasan Ar-Riyadah. 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 R-I-R-R-I-Y-A-A-D-A-H. Boleh anda dapatkan info lebih lanjut di situ. Jadi kita ucapkan terima kasih datang daripada Kedah. Pengerusi Yayasan Ar-Riyadah kita Ustaz Datuk Ahmad Usam. Terima kasih Ustaz. Selamat berpuasa Ustaz. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Jadi kita nak berehat seketika. Kembali kita selepas ini ada banyak lagi info-info yang kami nak bawakan kepada anda di MSI. Kembali bersama Malaysia hari ini. Hari ini hari ketiga kita berpuasa. Sedar tak sedar, sekejap saja masa berlalu kan. Yalah. Nanti bila kita sedar tahu-tahu dah nak habis Ramadan. 10 hari terakhir macam tu kan. Ya, sekejap je masa berlalu. Jadi gunakan masa sebaik mungkin dalam bulan Ramadan ni untuk kita beribadah, untuk kita kejar pahala-pahala yang besar dalam bulan yang penuh mulia ni. Setahun sekali sahaja. Kalau setahun sekali lah ya. So ada juga waktu yang boleh setahun 2 kali. Ada. Berapa tahun lagi akan jadi setahun 2 kali lah kita puasa. Okey, tapi sebelum tu Daya ada something nak bagi tahu kepada anda. Ya, betul. Jadi saya semua nak ajak anda sama-sama saksikan Jaga Aku Selamanya. Iaitu jangan lupa Lestari Jaga Aku Selamanya setiap Rabu hingga Sabtu 9 malam di TV3 dan stream eksklusif di HD ditonton. Itu saja. Sehingga menuntut sebuah pengorbanan sejati. Kalau ibu saya kita, ibu akan balik. Ibu akan balik? Percayalah. Tapi bila? Jaga Aku Selamanya Rabu hingga Sabtu 9 malam. Terbaru di Lestari TV3 dan stream langsung HD ditonton. Ya, itu drama. Tengok iklan pun dah sedih. Ya, sedih kan? Tengok dia punya trailer tu. Nadia Nisa kot berlakon. Itulah dia. Okey, tapi ini ada something kita nak ingatkan kepada anda. Ada cakap macam Money Matters. It's all about the money? Ya, it's all about money. Cerita perbincangan isu-isu perniagaan dan kewangan yang membelenggu. Landscape kewangan di Malaysia bersama pakar-pakar kewangan. Jangan lupa saksikan Money Matters 25 Mac ini, 5 petang di TV3 dan juga boleh stream live secara HD ditonton. But then, what does it take for the nation to cut red tape and bureaucracy? Join us on Money Matters this Saturday at 5 p.m. only on TV3. Ya. Ya, itu dia. Jadi kami kongsikan beberapa program yang menarik lah. Dan sebenarnya bercakap tentang Ramadan ni, antara yang paling tak sabar untuk saya dan keluarga lah adalah untuk juadah berbuka. Mulalah macam pagi ni mak saya dah mesej tadi. Dan jangan lupa beli barang dapur. Banyak nak beli ni. Beli udang lah, beli ikan lah. Tapi kena ingat juga beli juadah berbuka puasa pun jangan bazir. Jangan sampai beli berlambak, beli banyak-banyak tak habis. Setuju Zik. Dan sebenarnya ada sebab kenapa saya cakap pasal beli barang dapur. Kenapa? Sebab esok istimewa Malaysia hari ini saya akan lintas langsung dari mana? Dari mana? Pasar Tani Stadium Shah Alam. Wow, lain macam. Mak dah beli barang terus esok semua. Untuk sebulan puasa siap terus. Esok Daya akan berada di Pasar Tani Stadium Shah Alam. Jadi anda jangan lupa untuk saksikan MSI besok pukul 9.30 pagi, okey? Ya, salam hujung minggu semua. Salam Ramadan daripada saya dan juga Haziq. Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Suram dan sepi kekosongan, aku mencari insan sejati untuk menemani hidupku. Adam dan Hawa diciptakannya disemai rasa kasih sayang agar bersemi ketenangan dan kedamaian di hati. Ku harap hanya keikhlasan dan ku rindukan keramahan. Aku